kita kena pandai perjelas. Pas tinggi sekali ayat macam mana? Ayat yang kita panggil tasbih makhluk, kita ubah lembu supamu. Tu ayat paling tinggi sekali dalam bahasa Arab. Lembu supamu. Maka munafik tu supamu. Orang munafik tu supamu. Kita nak kata dia, kita nak hukumkan dia munafik, tak betul? Sebab munafik adalah asal dia ialah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita guna perkataan yang ringkas itu. Kita guna perkataan yang ringkas tu bila timbul satu-satu masalah, kita kena berani untuk hurai balik mengikut hukum ilmu, mengikut disiplin ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu satu perkara. Pukul 7 dah. Tapi ujian tu lagi mana juga dah. Tunggu sampai ujian berhenti. Yang pertama. Yang kedua, dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa besar yang berlaku yang kita semua tahu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Mbak tak nak cerita Isra dan Mi'raj. Aman nak ambil beberapa nuqat ataupun beberapa noktah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj untuk kita perhati. Yang pertamanya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Nabi selepas dia diperjalankan oleh Allah Ta'ala daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni dinamakan Masjidil Aqsa. Aqsa tu maknanya jauh, hujung dia duduk. Maknanya dipanggil Aqsa. Dipanggil Aqsa, Masjidil Aqsa. Bila saja sampai Nabi di Masjidil Aqsa, maka Nabi sembahyang bersama dengan para Nabi lain, para Rasul lain dan juga para malaikat. Nabi jadi imam, orang lain duduk belakang. Nabi-Nabi lain semua duduk belakang Nabi dan para malaikat duduk belakang Nabi. Dalam nuktah ni, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada kita, bila saja Nabi mari, para Nabi semua setuju untuk ikut syariat yang dibawa oleh Muhammad. Syariat yang aku bawa dulu dinasahkan. Mansukh. Segala syariat yang dibawa oleh Nabi-Nabi dulu, daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Isa, aku setuju dinasahkan. Sebab tu aku ikutmu. Kalau aku tak setuju syariat aku dinasahkan, aku tak boleh ikutmu. Tapi aku setuju, bila mu mari, aku setuju syariat aku dinasahkan. Aku akan ikut syariatmu. Sebab tu dalam hadis lain Nabi sebut, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'uhu illa ittiba'i." Kalaulah Nabi Musa ni hidup lagi, tak ada jalan lain Nabi Musa mesti ikut aku juga. Dia tak boleh nak guna kitab Taurat dia, Nabi Isa nak guna kitab Injil dia, Nabi Daud nak guna kitab Zabur dia, ataupun Nabi lain nak guna suhuf dia, tak boleh. Dia kena guna kitab aku juga, kitab Quran. Kalau Nabi-Nabi ikrar gitu pada Muhammad, sebab apa yang kita pengikut dia ni ambil balik daripada orang Yahudinya? Sebab apa yang kita ni kutip balik daripada orang Yahudi? Kutip balik ajaran sekularisme, ajaran nasionalisme, ajaran kapitalisme, ajaran Islam macam-macam jenis Islam yang ada tu. Sebab apa kita kutip balik buh dalam masyarakat Islam kita? Kalau Nabi-Nabi dulu dah ijtihad bahawa aku pun akan ikut Muhammad, aku ilghakan ataupun aku buang segala syariat aku kena ikut Muhammad. Sebab apa kita pengikut Nabi-Nabi dulu, kita ambil orang Muhammad juga, ambil orang Nabi lain juga? Ni masalah tak faham Isra Merah ni. Isra Merah dia buat tiap-tiap tahun. Buat tu kat sambutan besar-besar peringkat kebangsaan buat, tapi tak reti-reti. Tak reti-reti masalah ni. Padahal Nabi buat isyarat jelas. Isyarat jelas dah bahawa tidak ada lagi syariat yang boleh diguna pakai lain daripada syariat yang mari atas nama Islam. Sebab itulah kita tak benar sangat buang nama Islam tu. Dulu kecoh dia mau nak buang Islam. Kita tak setuju. Nak buang nama Islam. Kaedah yang mari daripada ahli sains sendiri pun kata, kalau kita buang benda tu, maka dia ada benda lain yang kerati. Ma min khala'in falahu mala. Setiap benda yang kosong mesti ada benda yang mengisi dia. Gelas air. Gelas air, tak ada air dah tu. Tapi ahli sains kata, teori sains tak mengatakan dia kosong, masih ada benda, iaitu udara. Kalau teori sains kata gitu, kita supaya dalam kaedah agama supaya juga. Bila kita buang istilah Islam, maka di mana lalu istilah lain? Membangun meeting. Sebab tu ulama-ulama Syria mari sini. Mari ke Malaysia tengok Malaysia. Dia cerita Malaysia hebat. Bangunan tinggi-tinggi, hebat Malaysia ni, bangunan tinggi-tinggi. So dia tanya, bangunan tinggi ni milik siapa? Bangunan tinggi ni milik siapa? Milik orang Melayu ke ataupun milik orang bukan Melayu, ataupun milik orang Islam ke bukan milik orang Islam?
Bukan milik orang Islam. Kebanyakan yang tinggi-tinggi tu bukan milik orang Islam. Milik orang Cina. Pas kita duk bangga dengan apa yang dimiliki oleh orang Cina. Kita duk mana? No. Duduk rumah-rumah tinggal gitu ya orang kita. Tunggu orang nak roboh. Kerajaan kata roboh lah kita. Pas jual lah macam mana pun kalau dia kata nak roboh juga. Hak tu yang kita orang Islamnya. Apa? Hak lebih mana? Tak ada lebih mana-mana. Pas sokong lagi Islam tadi. Keping sikit-sikit nak bila raya ni. Baik. Jadi dalam cerita Isra dan Mi'raj tu secara jelas Nabi bagi isyarat bahawa nabi-nabi lain sanggup untuk menasahkan syariat dia untuk ikut syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita duk baca selalu dalam surah Al-Fatihah tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub situ ulama tafsir sebagai orang Yahudi. Golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ialah golongan Yahudi. Golongan yang sesat ialah golongan Nasrani. Golongan Yahudi yang dimurkai oleh Allah Ta'ala tu bukannya batang tubuh Yahudi. Itu kita kena faham. Bukan batang tubuh Yahudi yang dimurkai oleh Allah. Kalau ikut batang tubuh dia serupa dengan kita dia. Serupa dengan kita. Dia putih, kita ada juga putih. Dia gelap, kita ada juga gelap. Dia ada mata, kita ada mata. Dia ada hidung, kita ada hidung. Serupa ya. Tapi yang Allah Ta'ala murka tu sebab ajaran yang dia bawa, keingkaran dia, keangkuhan dia, bunuh Nabi, tu yang dimarah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita serupa dengan dia, serupa je pada. Kalau kita pun tak nak terima Islam, dia ambil daripada orang Yahudi, ambil daripada ajaran yang mari daripada mereka, ambil daripada tu ini, lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kita serupa dengan dia. Termasuklah kita dalam Al-Maghdubi alaihim. Sifat-sifat yang ada pada Yahudi itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka, bukan kerana batang tubuh dia. Dan Islam ni dalam Islam hukum tu dia tak jatuh pada zat, dia jatuh pada perbuatan. Perbuatan kita tu yang dijatuhkan hukum haram, wajib, sunat, makruh, harus. Perbuatan kita tu yang menjatuhkan hukum. Air ni tak ada hukum. Zat air tu sendiri tak ada hukum. Tapi kalau kita minum, dengan sebab kita minum, doktor nasihat dah, kalau minum air sejuk boleh mati. Dengan sebab kita minum air sejuk itulah menyebabkan hukum dia jadi haram. Sebab apa? Sebab dengan kita minum tu boleh membawa kepada mati. Tapi kalau kita minum, doktor kata tak boleh minum air lain, kena minum air sejuk ya. Kalau kita minum air masa tu, air kita perbuatan kita minum air sejuk tu adalah wajib. Dia bergantung pada perbuatan, bukan zat. Supaya orang Yahudi pun bukan zat dia tu yang Allah Ta'ala murka, tapi sifat-sifat yang ada pada Yahudi itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala murka. Kalau sifat kita serupa dengan orang Yahudi, termasuk kita dalam golongan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu satu nokta. Yang kedua, nak balik tadi juga hujan lebat. Ambo cerita lah siapa seorang boiler. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat lagi Nabi. Selepas Nabi semayang berjemaah, Allah Ta'ala angkat Nabi naik ke langit. Naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kan Nabi kata, aku dengar qalam yang sedang menulis. Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun tu. Nabi dengar qalam yang sedang menulis. Kita tengok dalam sejarah, dalam peristiwa, dalam sirah lah maknanya, Nabi diperjalankan Isra Mi'raj ini mengikut pendapat ramai di kalangan ulama setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Maknanya lama dah Nabi berdakwah di Makkah. Setahun sebelum hijrah barulah Allah Ta'ala perjalankan Nabi Isra dan Allah Ta'ala angkat naik ke langit Mi'raj. Apa hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala setahun nak berpindah ke Madinah, barulah Allah Ta'ala angkat Nabi. Setengah ulama kata tasliyah. Sebab zaman Makkah ni banyak sangat cubaan, dugaannya, banyak sangat cacian, orang benci pada Nabi, banyak sangat orang azab Nabi, orang seksa para pengikut dia. Maka Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi, Allah Ta'ala angkat Nabi naik ke langit. Dan Allah Ta'ala bagi gelaran Habibullah kepada Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj. Itu setengah pendapat ulama. Setengahnya mengatakan, Dr. Abdul Qadir Abu Faris dalam kitab dia ni